Setelah beberapa tahun, beliau bergelumbang dengan kegiatan tersebut. Jadi, Kak Iyah dia menuntut ilmu sihir pula untuk jadi bomoh. Dia bela hantu raya bagi untuk membantu kerja-kerja jahat beliau. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Diharapkan anda semua berada di dalam keadaan sihat sejahtera dan walafiat. Terima kasih kepada anda yang sudi masih lagi menonton channel Mystic Horror. Terima kasih kepada anda yang dah bagi sokongan dan support. Dan kepada yang masih belum, silalah like, share dan subscribe channel Mystic Horror. Dan pada malam ini, saya nak menyampaikan sebuah kisah. Sebuah kisah yang agak menarik. Jadi, adakah anda dah bersedia dengar? Tanpa buang masa, jom kita dengarkan. Baik, kisah ini bertajuk Mak Con dan Hantu Raya. Okey, jom sama-sama kita dengar. Jangan lupa like, share dan subscribe dulu. Okey, jom dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Jom kita mulakan. Kisah ni agak panjang ya. Baik, jom. Joriah Maksum ataupun AKA lah orang panggil Kak Iyah. Ramai orang kenal Kak Iyah ni. Dia ni kerja sebagai warden penjara. Pangkat dia adalah sarjan dan beliau ditugaskan di bahagian akhir bilik banduan wanita. Bilik akhir ni, kalau penjara siapa pernah pergi melawat penjara, adalah bilik di mana banduan akhir ni adalah banduan yang sedang menunggu giliran untuk digantung sampai mati. Sangat seram bilik tu. Dia punya aura. Siapa pernah pergi melawat? Saya pernah melawat waktu camping AKN dulu. Seram. Tengok tali dia pun dah gerun. Jadi Kak Iyah ni dia bertugas jadi warden penjara time tahun 70-an, 1970-an, lebih kurang macam tu lah. Jadi Kak Iyah ni dia dah pencen setelah dah berkhidmat hampir 32 tahun. Lama tu. Jadi bila boleh dikatakanlah 32 tahun ni, pengalaman Kak Iyah ni berjumpa dengan makhluk alam sebelah ni begitu banyak. Macam-macam dah Kak Iyah ni dah kena. Bukan setakat kena kacau, dah pernah kena tolak, dah pernah kena kacau, dah pernah kena cakar pun ada. Panjangnya pengalaman Kak Iyah ni. Macam-macam dia dah kena bully, dah kena ragging kan. Dia buat macam-macam. Dia tolak lah kan, dia cakar lah kan. Kesian Kak Iyah. Baik, blok tersebut terdiri daripada 10 buah sel yang dibina secara berderet. Sel terakhir hanya 6 kaki je daripada pintu bilik gantung, dan 6 kaki lagi daripada tali gantung. Banduan yang dihukum gantung hanya perlu ambil masa 15 saat je nak sampai dekat
daripada pintu sel nak pergi ke pintu perangkap. Okey, pintu perangkap ni adalah pintu di mana banduan berdiri, banduan yang nak kena executed tu. Oh, executed. Yang nak kena gantung tu lah, dia akan berdiri di atas satu papan. Papan tu pula dia ada satu twill tau. Bila dia tarik, papan tu akan terbuka dan banduan yang berdiri akan jatuh sambil leher dia akan tercekik dekat tali gantung tersebut. Seram lah. Jangan main-main. Kalau siapa ada masa lapang bolehlah pergi melawat ya. Tapi sebelum towel tu ditarik, tali yang nak gantung tu akan dililit dulu ya. Dia akan letak dulu kepala banduan. Tapi sebenarnya selalunya dia akan sarungkan guni warna hitam tu. Apabila sampai dekat pelantar, yang macam saya cakap tadi itulah yang dia akan terbuka macam tu. Dia papan macam ni. Bila itu adalah pelantar orang panggil. Jadi kepala dia akan ditutup dengan sarung. Macam saya cakap tadi lah, guni yang warna hitam tu, sarung warna hitam tu. Dan leher dia akan dijerut dengan tali. Itulah tali yang bulat tu. Siapa pernah tengok? Kalau tak pernah tengok boleh google. Malah nak tunjuk kat dalam video ni. Okey, tali ni pula dia diikat simpul yang boleh diperketat. Tapi tak ketat sangat lah, tapi dia boleh buka. Dia cukup ketat untuk menjerut leher tu je. Dan lilitan ini pula diperkuatkan dengan pengancing yang diperbuat daripada tembaga. Maksudnya tali tu diikat tak mati, tak simpul mati, tapi dia ditambah ketat dengan satu tembaga tu, pengancing tu yang nak bagi kuat waktu dia nak jerut leher banduan tersebut ya. Okey, bila dah dapat arahan daripada penguasa penjara ni, tukang gantung akan tarik satu twill. Macam saya cerita tadi, dia tarik macam tu. Dan benda tu akan terbuka. Ni papan tempat dia berdiri ni, bayangkan banduan berdiri atas ni, bila twill tu ditarik, dia akan jadi banduan akan jatuh celah tu. Dan bunyi yang kuat akan berlaku. Bunyi kedebom. Bunyi yang kuat akan berlaku dan banduan tersebut akan jatuh ke lubang tersebut sambil kepala dia tergantung. Macam tu lah orang jerut. Dia jatuh dan leher dia terjerut. Gitulah dia. Mayat yang masih tergantung akan diturunkan sejam kemudian oleh pembantu-pembantu tukang gantung. Dia akan diletakkan dekat atas troli untuk diperiksa dan disahkan kematian dia. Maksudnya lepas dia dah gantung tu, dia biarkan dulu 1 jam. Lepas dah 1 jam, barulah dia orang akan angkat jenazah tersebut untuk diletakkan atas satu troli dan nak cek nadi lah, nak sahkan hari kematian dia. Siasatan coroner akan dilakukan dan dia punya result akan diumumkan oleh seorang magistrate yang juga hadir pada hari tersebut. Hari yang gantung tu lah. Okey, nama Kak Iyah ni sebenarnya adalah Haricon binti Jamri. Selalu orang panggil Mak Con lah. Dia ni kerja sebagai bidan kampung. Jadi Mak Con ni dia kena gantung. Dia kena hukuman gantung dia atas kesalahan. Beliau dikenakan tuduhan membunuh bayi yang baru lahir. Dia suka gugurkan kandungan. Dan beliau telah disabit kesalahan membunuh seorang lelaki berpangkat datuk yang terbabit dalam skim cepat kaya. Jadi maksudnya 2 pembunuhan yang dia dah buat. Satu menggugurkan dan satu lagi pembunuhan seorang datuk lah. Mak Con ni pula janda cantik berusia lewat 40-an. Dan beliau bertugas sebagai bidan dekat sebuah hospital sebelum dia dibuang kerja disebabkan kecuaian. Beliau cuai kerana telah menyebabkan seorang pesakit yang tak nak mengandung anak luar nikah telah mengalami keguguran. Dia telah cuai. Lepas dia kena buang kerja, Mak Con ni disewa sebuah rumah dekat satu kampung yang terletak tak jauh daripada bandar yang di mana beliau pernah bertugas. Jadi lepas dia dah kena buang kerja tu, banyaklah kabar angin yang menular bahawa Mak Con ni sanggup menggugurkan kandungan yang bagi mereka yang terlanjur, tapi ada bayaran dia. Okey, walaupun dia menjadi bidan, pada masa yang sama lah Mak Con ni diam-diam buat aktiviti haram dia, iaitu menggugurkan janin. Setelah beberapa tahun,
bergelumbang dengan kegiatan tersebut. Mak Chon menuntut ilmu sihir pula dan menjadi bomoh. Jadi dia belalah hantu raya ni untuk bantu dia buat kerja gelap dia. Dia ni bukanlah sekadar menyediakan ubat jamu untuk wanita yang bersalin, tapi dia juga buat ubat pengasih lah untuk orang-orang yang suami isteri ni, ataupun yang nak guna terhadap kekasih, nak bagi orang tunduk. Jadi itu adalah kebolehan Mak Chon membuat ilmu pengasih, walaupun di sebalik dia buat aktiviti dark side dia, menggugurkan kandungan. Mak Chon ni pula dia juga boleh buat jampi tau, ataupun mantra supaya wanita nampak cantik ataupun hodoh. Siapa bermusuh dia boleh buat jadi hodoh kat orang tu lah, orang yang didengki itulah kan. Siapa yang nak cantik pun boleh. Itu adalah kebolehan Mak Chon. Jadi Mak Chon ni jugalah dia juga ada buat perkhidmatan membuat tangkal pelaris untuk orang yang nak berjaya dalam bisnes, ataupun orang yang nak cepat naik pangkat menggunakan makhluk alam sebelah, iaitu tangkal. Dan ada juga nak menjatuhkan bisnes orang lain pun boleh. Jadi Mak Chon ni dia ada bela hantu raya yang sanggup buat apa saja untuk tuan dia. Apa saja arahan yang diberikan, pasti hantu raya dia takkan gagal untuk melaksanakan. Hantu ni pula diberikan makan, iaitu darah binatang dan juga darah daripada janin yang keguguran. Hantu raya ni pula boleh datang ataupun menjelma dalam pelbagai bentuk, termasuklah tuan dia sendiri ataupun apa-apa saja yang dia hajati nak tiru. Dan hantu ni pula, hantu raya ni pula boleh rasuk orang kan, siapa-siapa je lah yang dia nak atas arahan tuan dia. Okey, Mak Chon ni dia jadi famous bukan sahaja daripada kalangan penduduk kampung, tetapi juga di kalangan VVIP dekat kota raya. Depa ni berduyun-duyun datang ke rumah Mak Chon ni nak dapatkan rawatan. Macam-macam jenis penyakit yang dihidapinya. Macam-macam lah, nak berubat lah orang kata. Kadang-kadang ada juga yang minta tangkal ataupun penawar yang kononnya boleh memberikan kuasa ataupun tenaga ajaib kepada siapa-siapa sajalah yang menggunakannya. Ingat ya, kita orang Islam jangan bergantung harap pada tangkal. Hati kita hendaklah hendaklah bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Ini hanya kisah saja ya. Jangan ambil serius pula ya. Okey, ada satu malam ni, ada seorang lah yang berpangkat datuk. Dia ni terlibat dalam skim cepat raya. Jumpa dengan Mak Chon ni dan dia offer Mak Chon RM10,000 kalau Mak Chon ni dapat bagi dia tangkal supaya dia punya skim tu dapat pelanggan dan pihak berkuasa tak dapat nak hidup aktiviti dia. Dia nak offer RM10,000 kalau Mak Chon ni berjaya buat mantra yang membolehkan beliau raib biar orang tak nampak, especially pengawal kuasa. Baik, menurut datuk tu, dia dituduh menggunakan ilmu hitam dan dia juga dituduh terlibat dalam kegiatan melambur wang secara haram oleh pihak berkuasa. Jadi dia dikatakan telah menipu ramai orang kaya ataupun orang miskin supaya melabur dalam skim cepat kaya dia tu. Datuk tu pula nak Mak Chon jadi rakan kongsi dia dalam skim ni. Maksudnya nak share lah sama rata profit. Dan dengan syarat dia mesti simpan wang lelaki tersebut, iaitu datuk tu lah, dan melipat gandakan dia menggunakan ilmu sihir. Okey, maksudnya dia dapat duit sikit dan dia suruh Mak Chon disimpan, dan disuruh Mak Chon ni buat apa-apa je lah mantra yang menambahkan duit tu. Dan Mak Chon ni pun hangguk setuju sebab tawaran pun lumayan. 10,000 zaman tu, tahun 1970-an. 10k tu banyak tu kan. Jadi tanpa buang masa, Mak Chon terus bersetuju dan dia ambil 2 ikat wang tersebut dan kemudian diletak di bawah katil yang dijaga oleh hantu raya. Tetapi sayangnya Mak Chon ni, datuk tu pula kena tangkap dengan konco-konco dia sekali ataupun dia punya geng-geng lah, diberkas oleh pihak polis disebabkan di atas tuduhan menipu dan memperdayakan orang ramai dalam skim cepat kaya. Habis segala aset dan wang tunai yang ada pada dia dirampas, dan datuk tu jatuh muflis dan
tidak dapat lagi sokongan keuangan daripada para investor dia. Maksudnya duit dia dah habis lah, total muflis lah, all out. Duit dia memang pokai lah, broke. Orang putih kata broke, bukan beruk monyet ah, BROKE, broke. Okay. Dan Datuk tu tak lama kemudian dibebaskan dengan ikat jamin. Dia bernasib baik sebab pihak berkuasa masih tak tahu lagi bahawa dia ada lagi simpanan hampir RM1 juta dengan Mak Chon. Ingat tak sebelum dia buat aktiviti tu, dia suruh Mak Chon simpan duit bawah katil. Jadi walaupun aset dia dah habis kena sita, tapi Datuk ni bijak, disimpan dengan Mak Chon. Duit dia pula dah membiak jadi sampai berjuta. Jadi pada satu malam, Datuk ni dia pergi, lepas dibebaskan daripada penjara, dia pergi rumah Mak Chon nak claim duit tersebut. Jadi dia nak duit tersebut sebab dia nak kena bayar balik kepada customer yang berpakat mendesak dia. Maksudnya orang yang dia pernah tipu tu jumpa dia dekat luar penjara, tuntut balik duit yang dia orang dah hilangkan. Tapi Mak Chon ni leceh, bijak orang dia. Dia tak mengaku simpan duit tu. Dia orang bertengkar kan, aku simpan kan, aku tak simpan lah. Kau simpan. Sekarang ni bawa balik duit aku. Tak, aku tak simpan. Kau silap orang ni. Dia bertengkar macam tu lah. Dan Datuk tu pula sambil bertengkar tu, dia ugut nak upah orang bunuh dia sekiranya Mak Chon tak bagi balik duit tersebut. Jadi Mak Chon ni pula, dia dah ada ilmu sihir yang kuat. Dah tentulah dia berani dan tak takut langsung dengan ugutan dan gertakan daripada Datuk tersebut. Jadi apa lagi, Mak Chon ni dia minta lah bantuan bodyguard dia, hantu raya, supaya masuk ke dalam diri dia, supaya Mak Chon ni dia menjelma jadi wanita cantik dan menggoda. Jadi dia pun pergilah dekat Datuk tu dan goda dia. Goda, laki tu terpukau dan dia ikut je apa yang Mak Chon ni minta. Laki tu seronok lah sangat bila Mak Chon ni yang dah menyamar jadi perempuan cantik ni bisik kat telinga dia, ajak dia masuk ke bilik tidur beliau, nak tunjuk kononnya tempat wang tu disembunyikan. Jadi Mak Chon ni pun tariklah tangan Datuk tersebut nak tunjuk tempat dia sorok duit tu lah. Dan lelaki tu dengan tak mematahnya terus ikut dia dalam bilik tidur. Tadi bertengkar tapi dah berubah jadi perempuan cantik. Layu, terkulai layu orang kata lah. Jadi bilik tu kecil, ada sebuah katil kelamin dan sebuah almari, sebuah meja dekat sisi dan 2 buah kerusi. Bilik tu sentiasa diperasapkan dengan kemenyan. Tempat itulah yang digunakan oleh Mak Chon untuk sambut kelahiran bayi ataupun menggugurkan kandungan serta mengkafankan bayi yang dah meninggal dunia. Tempat ni jugalah tempat tidur hantu raya yang isap darah bayi yang mati sebelum dikebumikan dekat kebun pisang dekat belakang rumah Mak Chon. Penduduk kampung yang lalu lalang dekat belakang rumah tu kadang-kadang ada dengar bunyi bayi menangis. Wek. Boleh tak buat bayi kelakar? Bayi tua. Penduduk kampung yang lalu lalang dekat belakang rumah Mak Chon ni selalu sangat dengar bayi menangis, especially daripada pokok pisang ataupun kebun pisang. Tu utama sekali pada waktu malam dan pada waktu hujan tengah turun. Bila sampai dekat katil, Mak Chon bisik dekat telinga lelaki tu dan dia minta Datuk tersebut yang dah dipukau tadi tu tanggalkan pakaian dan meniarap dekat katil. Dan lelaki tu pun dah kena mandera kan. Dia pun ikut je lah apa yang Mak Chon tu cakap. Dia pun meniarap lah dalam keadaan gairah. Faham Jadi Datuk tersebut dah lupa pasal duit dia. Dia seronok sangat tengok Mak Chon ni buka baju satu persatu. Tetapi dia terkejut bila tengok perempuan yang tindih dia ni, yang duduk atas badan Datuk ni, rupanya sangatlah hodoh. Rambut panjang, beruban pula tu. Hidung dia bengkok, gigi dia panjang, tajam lengkap dengan taring. Darah pula menitis daripada mulut perempuan tersebut. Lelaki tu terkejut dan tersedar daripada kena manderem bila dia tengok perempuan cantik tu dah bertukar jadi sangat hodoh.
dan berbau busuk seperti bangkai yang duduk atas badan dia. Dan Datuk tu pun pengsan, tak sempat nak lari. Dan apa lagi, hantu raya tu pun terus membenamkan gigi dia ke leher Datuk tersebut dan isap darah sampailah Datuk tersebut mati. Mak Chon kerat mayat Datuk tu menjadi 7 bahagian dan masukkan ke dalam guni dan tanam dekat kebun pisang. Wih, seram lah. Jadi pihak polis ni pun buatlah siasatan terhadap kes orang hilang seperti yang dilaporkan oleh ahli keluarga Datuk tersebut. Beberapa bulan kemudian, pihak polis dapat satu clue daripada seorang perempuan yang ternampak Datuk tersebut dekat rumah Mak Chon beberapa bulan yang lalu lah. Tetapi tak tahu pula lelaki tu dilaporkan hilang sampailah dia terbaca berita tu dekat akhbar. Maksudnya salah seorang saksi lah ni. Dia kata dia pernah nampak Datuk ni pernah pergi rumah Mak Chon, kan, bertengkar beberapa bulan yang lalu sebelum dia hilang. Jadi kat situlah polis dapat clue bahawa mungkin dekat situlah dia pergi. Jadi pihak polis dia pun tunjuklah penggambar Datuk tu dan wanita tu kata, itulah dia, lelaki yang pergi rumah Mak Chon. Datuk ni lah. Jadi selepas dah buat siasatan selanjutnya, pihak polis serbu pula rumah Mak Chon. Waktu tu dia sedang menggugurkan kandungan seorang budak perempuan yang tak nak mengandung anak luar nikah. Dan budak tu pula tengah mengalami pendarahan yang teruk. Jadi polis terus bawa budak perempuan tersebut ke hospital. Tetapi beliau meninggal disebabkan pendarahan yang banyak selepas bersalin. Jadi bila dah sampai dekat balai polis, pihak polis terus soal siasat Mak Chon dan mereka geledah rumah dia. Waktu dia orang geledah rumah Mak Chon ni, dia orang jumpa 2 ikat wang yang disembunyikan di bawah katil. Dan polis juga jumpa seutas jam tangan lelaki dan dompet yang ada kad kredit, kad bank dan IC milik Datuk tersebut. Mak Chon terus diberkas selepas dia soal siasat dan dia bawa polis pergi ke kebun pisang. Dia mengakulah dekat mana Datuk tu dikebumikan. Pada malam tu, pihak polis bawa Mak Chon pergi balai polis dan dia ditahan reman. Pada keesokan dia, pihak polis dapat arahan mahkamah nak gali balik kubur dan keluarkan balik mayat Datuk yang dikerat tadilah, yang menjadi 7 bahagian tu untuk siasatan selepas kematian. Dan waktu dia orang pergi ke rumah belakang Mak Chon tu, bukan mayat Datuk tu je yang dia orang jumpa, malah mayat bayi-bayi yang dia dah gugurkan juga dijumpai. Dia macam domino effect lah. Jumpa satu, semua jumpa. Semua jumpa. Dia macam domino effect lah. Satu jatuh, semua jatuh. Jadi pihak polis ni dah tentulah ada bukti yang cukup nak dakwa perempuan itu, iaitu Mak Chon lah, di atas kesalahan membunuh di bawah Seksyen 302 Kanun Kesesaan setelah menjalani perbicaraan yang sangat panjang. Mak Chon dijatuhkan hukuman mati dekat tali gantung. Sebelum dia dihukum gantung, dia beringkuk dulu dekat penjara dan dikurung dekat sel nombor 4 dekat bilik air yang dikawal sepanjang masa oleh 2 orang warden perempuan. Mak Chon masih membuat rayuan terhadap hukuman mati yang dikenakan terhadapnya. Time menunggu keputusan makan masa bertahun-tahun jugalah. Dia hanya tidur dan makan, dan bila dia rasa bosan, dia akan bercerita kisah-kisah hidup dia kepada warden yang sedang bertugas. Jadi dia pun ceritalah. Dia pun ceritalah dekat warden ni yang dia takkan mati walaupun digantung. Hantu raya yang dia bela tu menemani tuan dia dekat penjara dan tinggal bersama-sama dia dekat sel. Oleh sebab itulah ada kalanya warden terdengar perempuan tu bercakap seorang-seorang, tapi bila dia check, dia seorang-seorang. Ada kala dia orang terdengar Mak Chon ni, ada kalanya dia orang terdengar bayi menangis dekat sel yang Mak Chon duduk tu. Sarjan Joriah ataupun dikenali sebagai panggil Kak Iyah lah. Waktu tu Kak Iyah ni tengah bertugas sebelah malam dekat bilik air. Jadi Kak Iyah ni diberitahulah oleh pegawai, Kak Chon ni dia suka tau pindah daripada sel ke sel lain. Dan kadang-kadang dia orang dengar dia bertengkar dengan Datuk yang telah dibunuh tersebut. Maksudnya kawan Kak Iyah ni dia cerita, kadang-kadang dia dengar Mak Chon ni kadang-kadang cakap seorang-seorang.
bila check dekat bilik penjara dia, tak ada orang pun, dia seorang je yang duduk. Dan kadang-kadang dengar macam dia tengah bertengkar dengan datuk yang dia dah bunuh tu. Tapi sebenarnya tak ada. Kalau ikut daripada saintifik ataupun psikologi, berkemungkinan Mak Chon ni sedang berhalusinasi ataupun dia sedang dihantui rasa bersalah, padahal tak ada apa-apa pun, sebenarnya lah. Para warden dia sedar Kak Chon ni makin tak waras pula, sering bebel seorang diri. Mungkin dia telah diganggu oleh datuk dan bayi-bayi yang dibunuh oleh dia. Macam saya cakap tadi, itulah berhalusinasi. Jadi Kak Iyah ni pula tak percaya dengan kisah-kisah ni. Dia kata, mana mungkin lah Mak Chon nak boleh berpindah sel ke sel lain tanpa dibantu, betul tak? Mana ada orang tembus dinding kan? Dia tak percaya. Jadi hujan sedang turun dengan lebat dia dekat luar sana, sambil diiringi oleh kilat dan guruh. Ruang depan penjara tu pula rasa agak dingin. Jadi dia pun pergilah jenguk Mak Chon dekat sel nombor 4. Dan dia tengok perempuan tu sedang lena dekat katil dia. Jadi dia pun pergi pula ke sel-sel lain. Dan bila sampai dekat sel nombor 10, dia nampak Mak Chon sedang duduk dekat katil sambil renung lantai. Waktu ni Kak Iyah rasa cemas. Kalau tak silap, baru tadi dia nampak Mak Chon tertidur dekat sel nombor 4. Jadi dia panggil Mak Chon dan tanya apa yang dia buat dekat sel nombor 10 dan siapa yang bawa dia pergi ke sana. Maksudnya Kak Iyah ni dia ronda sel nombor 4. Sel nombor 4 ni penjara yang memang Mak Chon duduk. Tapi bila dia ronda dekat sel-sel paling hujung, jumpa lagi Mak Chon. Siapa yang bawa Mak Chon pergi situ? Cepat pula tu. Kak Iyah ni tu rasa cemas. Jadi bila lepas dia tanya siapa bawa engkau ke sini, siapa bawa engkau, kan, Kak Mak Chon tu lah. Dan Mak Chon ni dia diam membisu dan pura-pura tak dengar. Kepala dia pula berada dekat celah kedua-dua belah kaki dia yang berlipat. Kak Iyah panggil dia sekali lagi. Kali ni lebih kuat dan dia tanya soalan yang sama. Mak Chon? Oh Mak Chon, saya nak tanya ni, siapa bawa Mak Chon ke sini? Tadi bukan ke Mak Chon duduk dekat sel nombor 4 ke? Macam mana Mak Chon boleh duduk dalam sel nombor 10 pula ni? Kan sel 10 ni tak ada orang. Dan tiba-tiba lepas Kak Iyah ni cakap kuat sikit, Mak Chon yang ditegur kat sel 10 dekat bilik yang nombor 10 tu tiba-tiba mendongak, pandang tepat pada Kak Iyah yang hampir pengsan. Dan tiba-tiba je Mak Chon ni dah ada dekat luar sel, berdiri depan Kak Iyah. Perempuan tu genung Kak Iyah dengan mata terbeliak dan merah menyala. Rambut dia panjang dan menggerbang, berpakaian putih. Wajah dia berkedut, hidung dia panjang dan bengkok. Gigi dia pula tajam dan bertaring, berlumuran darah. Mak Chon pula mengilang-gilang dengan jaring. Gitulah. Mengilang-gilang dengan jaring. Kak Iyah ni ketakutan, terjerit-jerit dan jatuh ke lantai dan terus pingsan, black out. Pegawai yang bertugas pada malam tu sedang meronda dengar jeritan Kak Iyah. Dia pun segeralah buka pintu bilik air dan tiba-tiba Mak Chon gaib. Pegawai tu pula ternampak Kak Iyah terdampar, terbaring dekat lantai dekat ruang depan. Bergegas dia orang dapatkan Kak Iyah dan dengan dibantu oleh seorang lagi officer ataupun pegawai. Jadi mereka pun tolonglah pulihkan Kak Iyah ni dengan renjis ke air kat muka dia. Dia renjis sambil baca jampi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma shalli ala Muhammad. Renjis. Kak Iyah ni dia buka mata. Lepas dah kena renjis tu, dia buka mata, dia sedar. Dan sekali lagi dia jerit bila dia nampak pegawai dan pengawal merendung dia. Jadi diorang pun menenangkan Kak Iyah dan papah dia supaya berdiri. Kak Iyah ni dah tak mampu dah nak bersuara sebabkan terlalu takut. Jadi dia hanya boleh tunjuk jari ke arah sel nombor 10 dan disebut nama Mak Chon banyak kali. Mak Chon, Mak Chon, Mak Chon, Mak Chon.
Pengawal tu pula diiring Kak Yah pergi ke bilik pengawal sementara. Pegawai tu pula pergi ke sel nombor 10 nak tengok kok lah ada Mak Con. Tapi bila dia pergi, tak ada pula. Jadi dia pergi pula dekat sel nombor 4 dan dia nampak Mak Con tengah lena pula dekat katil dia. Jadi dia orang pun buat kesimpulan lah, mungkin Kak Yah ni terlalu letih tak pun mengantuk. Jadi itulah dia terbayang bukan-bukan. Okey, dekat bilik pengawal pula Kak Yah cerita peristiwa seram yang dia kena tadi. Dia ceritalah A sampai Z yang dia kena tu lah, yang dia tegur Mak Con yang dalam sel nombor 10 tu. Tapi tak ada respon, dia tegur tak ada respon. Dan bila dia jerekah sikit kan, dia tanya, time tu lah makhluk tu mendongak dan pandang dengan mata terbeliak dan merah. Dia ceritalah. Jadi beberapa orang pengawal juga mendakwa pernah tengok Mak Con ni berpindah daripada sel ke sel yang lain. Dia orang kata lembaga tu sebenarnya bukan Mak Con, tapi hantu raya dia. Hantu raya dia yang menyerupai dia. Jadi sebab itulah dia boleh berada dekat banyak tempat pada satu masa. Dia boleh pergi satu tempat yang lain dengan begitu pantas. Itulah perbuatan dia untuk mengelirukan para pengawal. Jadi tak lama lepas kejadian tersebut, rayuan Mak Con terhadap hukuman yang dikenakan terhadapnya ditolak. Jadi pada 6 pagi hari Jumaat, dia iaitu Mak Con dibawa keluar daripada sel nombor 10 ke tempat gantung dan digantung sampailah mati. Sebelum tu dia sempat menyumpah para pengawal dan cerita bahawa dia akan kembali nak isap darah banduan. Seperti yang dijanjikan, beberapa minggu selepas tu satu jeritan dengar dekat bilik air banduan lelaki. Menurut apa yang dilaporkan, ada langsui yang ganggu banduan dekat sel masing-masing. Jadi para pengawal dapat tahu dan dia orang rasa itu adalah angkara Mak Con. Tapi ada seorang ustaz kata, mustahil Mak Con dapat kembali ke dunia ni. Mustahil Mak Con dapat kembali ke dunia ini. Walau bagaimanapun, hantu raya yang dibela oleh dia terus merayau-rayau di penjara. Hudu. Itulah dia kisah yang aku dapat bacakan pada malam ini. Kisah Mak Con dan hantu raya. Seram tak? Seram dia dah bunuh orang, dia cincang orang, dia gugurkan janin. Jangan ambil serius lah. Ini adalah kisah fiction semata-mata. Kalau ada yang betul pun tidak berniat untuk menakutkan anda semua. Tapi ambillah pengajaran daripada kisah ini. Janganlah kita berdamping dengan makhluk halus ni. Jangan. Nanti kan kelak akan memakan diri. Oleh itu selalulah hati kita berzikir kepada Allah, bergantunglah kepada Allah, bergantung haraplah kepada Allah. Allah adalah tempat satu-satunya kita mengadu ya. Diingatkan sekali lagi, roh manusia yang dah meninggal dunia takkan kembali ke dunia ni lagi. So tak ada istilah roh balas dendam. Yang ada hanyalah gangguan jin dan iblis yang sentiasa nak porak-porandakan hidup kita. Itulah dia. Okey, terima kasih kepada anda yang sudi dengar kisah pada malam ini. Kalau tak seram, minta maaf ya. Tapi bagi saya kisah ni menarik Jadi itu sajalah kisah yang aku dapat kongsikan pada malam ini. Kepada yang masih belum like, share dan subscribe, silalah like, share dan subscribe. Okey, jumpa anda on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.